Namun itu sama sekali tidak mematahkan semangat Steve Jobs apabila dipecat daripada syarikat yang pernah ditubuhkannya. Beliau terus berinovasi dan menubuhkan syarikat Nest Inc. yang memfokuskan kepada pembangunan komputer untuk pendidikan tinggi dan perniagaan. Walaupun komputer Nest tidak mencapai kejayaan komersial yang besar, teknologi perisiannya iaitu NestTab bakal merubah masa depan Apple. Pada tahun 1986, Jobs membeli Pixar dari sebuah syarikat kecil, The Graphics Group. Di bawah kepimpinan Pixar menjadi peneraju dalam industri animasi komputer dengan kejayaan filem pertama mereka, Toy Story, pada tahun 1995. Pada tahun 2006, Pixar dijual kepada syarikat Disney, menjadikan Jobs sebagai pemegang saham individu terbesar dalam Disney. Sementara itu, di bawah kepimpinan CEO John Sculley, Apple menghadapi cabaran besar. Produk Apple gagal bersaing dengan PC berasaskan Windows yang lebih murah dan fleksibel. Sculley dipecat pada tahun 1993 digantikan oleh Michael Spindler. Tetapi syarikat terus mengalami kemerosotan kewangan. Spindler cuba menyelamatkan syarikat melalui penggabungan dan penjualan syarikat, tetapi usaha tersebut tidak berjaya. Seterusnya, Jill Amelio dilantik sebagai CEO pada tahun 1996 dan beliau memperkenalkan pemotongan kos dan memberi sistem operasi dari NeXT. Pada tahun 1997, setelah mengalami kerugian besar, lembaga pengarah mengajak Steve Jobs kembali sebagai CEO interim. Pada waktu ini Apple memang diambang kebangkrapan, tetapi Steve Jobs ni memang seorang yang genius dan berinovatif. Langkah pertama yang dibuat ialah memperkenalkan komputer iMac pada tahun 1998. iMac berjaya meningkatkan jualan Apple dan membawa pulangan kewangan yang sangat diperlukan. Steve Jobs menjadi CEO rasmi pada tahun 2000. Steve Jobs juga menghadkan pengeluaran produk Apple yang tidak berjaya dan lebih memfokuskan kepada produk yang menarik perhatian umum. Beliau juga menjalinkan kerjasama dengan musuh ketat beliau iaitu Microsoft. Bill Gates melabur sebanyak $150 juta dalam Apple dan menyokong pembangunan perisian Microsoft Office untuk Mac, memberikan sokongan kewangan yang diperlukan. Apple terus berinovasi dengan pelancaran iPod pada tahun 2001, diikuti dengan iPhone pada 2007 yang melonjakkan jualan Apple. Pesaing kepada telefon iPhone ialah BlackBerry. BlackBerry direka oleh syarikat Canada Research in Motion (RIM). Telefon ni dulu sangat famous tau, tapi dia pakai keypad lah. Namun iPhone lebih dominan kerana memperkenalkan sistem skrin sentuh. Pada tahun 2010, diperkenalkan dan pada 2011 iCloud sebagai storan data dalam talian dilancarkan. Pada tahun 2011, tepatnya pada 24 Ogos 2011, Steve Jobs meletak jawatan sebagai CEO kerana masalah kesihatan dan digantikan oleh Ketua Pegawai Operasi COO Tim Cook. Namun 2 bulan kemudian, iaitu pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia akibat kanser pankreas. Itulah sebahagian kisah berkaitan sejarah penubuhan syarikat Apple. Banyak pelajaran yang kita dapat pelajari, antaranya jangan pernah berputus asa, teruskan buat apa yang anda suka dan teruslah berinovasi. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa like dan follow saya. Sekian, terima kasih.